65 tahun hari ini merupakan 2022 tahun yang sudah semestinya sebati dalam setiap rakyat Malaysia. Sejak tahun 1957, Hari Kebangsaan yang ke-65 disambut oleh seluruh rakyat Malaysia pada tanggal 31 Ogos tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama dengan saya Faiz Azlan dalam Bual Konti bukan sembang biasa. Hashtag menjentik masyarakat pada malam ini, cerita mengenai nostalgia semangat perwira bersama dengan saya Meja Besara Datuk Salihuddin Abdul Muttalib, bekas veteran Angkatan Tentera Malaysia yang dianugerahkan Panglima Gagah Berani PGB. Selamat datang ke Bual Konti pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak Datuk bersama dengan Bual Konti. Okey, cerita mengenai semangat perwira Datuk. Dulu Datuk pernah ditugaskan menangkap ataupun serangan komunis di Sarawak, juga cerita mengenai 13 Mei. Pada awalnya Datuk, kalau cerita mengenai Hari Kebangsaan ni, tahun yang ke-65, semangat tu Datuk, apa yang boleh Datuk kongsikan bersama dengan Bual Konti pada malam ini? Saya semenjak saya masuk tentera 1966 hingga 1982, saya dan rakan-rakan telah mempertahankan negara ini untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Saya sebagai sekarang ni, usia yang lanjut ni, harap generasi baru ni mempertahankanlah kemerdekaan negara kita ini hingga akhir hayat. Ya, Datuk dilahirkan pada tahun 1948 di Teluk Engson, Perak. Betul. Lepas tu 60-an masuk Angkatan Tentera Malaysia. Lepas tu pencen pada umur 33-34 tahun. Ya. Sekarang ini berusia 74 tahun. Ya. Masih lagi gagah untuk menyemarakkan lagi dan menyemaikan lagi semangat kecintaan kepada negara. Datuk, sejarah pelibatan Datuk dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Okey, lepas saya ditauliahkan ke pasukan peninjau di Port Dickson, pengalaman saya yang pertama ialah masa 13 Mei. Saya diarahkan oleh ketua saya untuk ke Kuala Lumpur pada 13 Mei petang untuk mententeramkan keadaan di Kuala Lumpur masa itu. Ya, bila saya masuk Kuala Lumpur tu, benda dah huru-hara lah. Masa itu tak ada tentera, tak ada. Ada satu saja batalion masa itu, batalion 5 Melayu. Infanteri tak cukup orang, jadi kita orang membantu dia masa 13 Mei. Lepas 13 Mei, saya ditumpangkan ke pasukan perisikan Angkatan Tentera. Dipanggil dulu dalam bahasa Inggerisnya Military Intelligence Special Branch. Office saya masa itu di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Bukit Aman. Lepas di sana 2-3 bulan, saya ditukarkan ke Sarawak pada tahun 71. Sekali. Tercetus dia 13 Mei tu macam mana sebenarnya Datuk? Ini masa selepas pilihan raya, satu parti menang di Kuala Lumpur. Ya, menang di Kuala Lumpur. Jadi masa itu dia sehari atau 2 hari lepas tu, dia orang buat satu perarakan. Jadi ejek-mengejek berlaku. Itu yang dilalui pada awal pelibatan Datuk dalam ATM pada umur 19 tahun lebih kurang 19 tahun nak masuk 20 lah. Masuk 20. Lepas tu 2-3 bulan lepas tu dihantar pula ke Sarawak. Saya ditugaskan ditumpangkan kepada MISB, nama dia Military Intelligence Special Branch pada tahun 71 di Sarawak sebagai MIO. MIO lah ialah kita ni sebagai liaison daripada askar, tentera dan polis. Datuk, ceritanya di Sarawak tu seorang-seorang buat kerja. Seorang lah. Tak ada orang tahulah ataupun ada yang askar bila saya pergi masuk dalam camp tu untuk bagi information tu, ada orang tahu saya ni MIO, tahulah. Jadi office saya semua dengan polis masa tu. Pengalaman yang paling menggerunkan apabila berdepan dengan komunis di Sarawak, sebabnya pada waktu itu Datuk kerja seorang-seorang, lepas tu tak ada kawan ada tapi perlu berjaga-jaga. Ya, betul. Saya yang sekali yang saya dapat masa tu, saya dapat terima telefon dulu, handphone tak ada dapat telefon daripada saya punya bos yang di Kuching. Dia kata, I got the top secret operation for you. Dia kata. Bos polis masa tu Tan Sri Yuen dah meninggal lah. Dia head of special branch. Yang bawah dia tu military punya, nama dia Captain Maulud Mak Amin. Dia pension Lieutenant General. Lepas tu dia kata, saya nak kau pergi ke Semanggang, daripada Lundu pergi Semanggang,
6 ke 7 jam lah. Okey. Dalam kereta saja. Masa tu jalan tak elok lagi. Jadi seorang-seorang pergi sana. Jadi saya tanya apa pasal, dia kata ada 2 komunis yang baru menyerah diri. Saya nak tugas kau gunakan dia ni untuk tangkap dia punya leader. Dia punya leader 2 orang, husband and wife, Fan Si Hyong dengan isteri Ho Yin. Nak tangkap hidup-hidup. Kau tangkap dia hidup, jatuhlah Komunis Parti Sarawak. Maksud dia ni link. Dia punya group leader ni 330 nama dia, Combat Unit 3, Komunis Parti yang paling kuat sekali dalam Sarawak. Baik. Dia orang ni semua ditrain, dilatih sepenuhnya oleh Indonesian punya komando. Di Sarawak, dia perjuangan dia tidak suka masuk Malaysia. Okey. Dia tak mau Sarawak masuk ke Malaysia. Memang tumpu itu pada tuan sana. Itu yang dilatih oleh masa dia konfrontasi Indonesia lawan Malaysia. Dia orang dijadikan gorilla masa tu. Dia yang paling kuat. Senjata dibagi, senjata macam AK-47. The best weapon in the world. Orang putih kata. Okay. AK-47. Semua senjata. This group Combat Unit 3 yang paling kuat sekali. Dia kata, kau bawa dia ni, saya nak kau tangkap hidup-hidup 2 orang ni. Isteri dia mengandung, isteri nak bawa keluar bini dia untuk bersalin. Saya tahu, okay, kalau itu tu saya pergi. Jadi saya pergi masuk tu, saya seorang askar. Komunis yang 2 baru menyerah diri. Okey. Satu komunis baru menyerah diri juga, tapi baru 3 bulan menyerah diri. Okey. Lagi satu komunis juga, tapi dia ni sebagai interpreter. Di Sarawak cakap Cina dia lain, tak sama Cina Lain Semenanjung. slang dia. Bukan slang, dialek semua habis. Memang mulai habis lari lah. dia cakap Teochew ataupun kek. Okey. Teochew. Jadi sini Cantonese ada, ni Hokkien ada, dia tak ada. Jadi inilah 5 orang masuk terus. Jadi saya pun takut juga malam. Dia ni baru menyerah pagi tadi, nak bawa masuk. Saya kata macam ni lah. Yang baru menyerah diri ni, saya tak bagi peluru. Dia bawa senapan tak bagi peluru, dan tak bagi macam pisau ke benda-benda tajam dia. Mana tahu malam saya tidur suka dia kerat saya atau macam mana. Jalan saya seorang je. Yang lain semua komunis. Cuma 4 Cina. Saya keluar. Jadi sampai di Semanggang, saya ambil dia ni, okey siap, kita masuk. Terus masuk hutan. Pakaian masuk hutan semua pakaian komunis. Tak ada pakaian uniform, tak ada. Dan di situ saya tentukan tak ada askar tentera tentulah. Kalau tentera ada, dia nampak saya pakai komunis, dia tembak mati dulu saya. Betul. Okey. Jadi masuklah. Masuk saja. Di dalam hutan komunis tak ada handphone, handset, wireless tak ada. Ada komunikasi tak ada. apa semua. Dia gunakan DLB. DLB ni maksud dia Dead Letter Box. Okey. Dia tempat dead letter box ni prominent area. Kalau nampak satu sungai, ada pokok melentang. Pokok jatuh melentang, pokok besar melentang. Di bawah pokok tu dia letak surat. Jadi kau baca surat tu. Jadi yang tahu ni, dia ni macam dia punya leader, tracker. Jadi dia tahulah. Bukan semua orang tahu. Betul. Dia ni tahu surat ni. Lepas tu dia tulis surat tu. Kita tulis surat tu mengatakan saya dah ada sini, jumpa saya di sekian-sekian. Jadi dia balas, kita dapat surat, okey, saya jumpa saya jalan lagi satu tempat. Di sana pun ada satu dead letter box lagi. Jumpa saya di satu tempat. Gitulah. Ambil masa lebih kurang 5-6 hari jugalah. Jalan satu tempat. Kalau makanan, kita tak bawa makanan. Di situ ada makanan. Dia kata dalam surat tu ada tulis makanan ada di sini. Jadi jalan 10 langkah sini, 4 langkah sana, ada korek, ada makanan tu lah. Itu Datuk ceritakan mengenai operasi atau taktikal yang dilakukan waktu-waktu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, apa perbezaannya dengan sekarang dah ada semua, all the electronic equipment semua ada, dengan gunakan tracker, dengan sensor semua ada dah. Sebabnya dulu kalau waktu zaman dahulu kita berperang ataupun bermusuh dengan penjajah, dengan komunis. Tetapi zaman sekarang ni kita belum dapat lagi merasai perkara itu, dan kita wallahualam tak naklah perkara itu terjadi, Datuk. Kita belum tahu. Kita tak tahu lagi. Kena bersiap sedia. Kena bersiap sedia sekarang. Okey. Itu yang tentera sekarang ni, bila tak ada apa-apa, dia buat latihan untuk benda macam ni. Ya. Siapa sangka Lahad Datu Betul. tiba-tiba masuk dah menyerang. Yes. Siapa sangka? Siapa tak sangka? Ini berlaku. Kalau tentera dan polis tak ada latihan secukupnya,
Jangan Lahad Datu pun habis. Betul. Itu yang kita boleh pelajari daripada Lahad Datu, Ops Al-Mauna. Apa yang sebenarnya selain daripada Angkatan Tentera Malaysia, askar kita, lepas tu pertahanan awam kita dan juga kita sendiri rakyat Malaysia perlu belajar daripada perkara tersebut, Datuk. Okey, kita fikir kita start daripada mula dulu. Saya ingat lagi kita ada macam Singapura. Okay. Kita ambil Singapura yang dekat sekali ya. Okay. Dia ada national service. Kita tak ada. Kita kalau ada beberapa tahun sebelum PLKN, betul. PLKN. Sekarang tak ada dah. Betul. Dah tutup lah PLKN. Jadi kita kena continue lagi benda macam ni. Macam Singapura, dia kata dah habis national service, dia balik, dia panggil 10 minit dia boleh datang on call. Akan Jati. Kalau sini kita kalau ada PLKN, kita ajar dia mindset dia semua ni. Jadi negara kita akan jadi inilah, maju lah. Betul. Kita tak guna kita adakan rukun negara semua tu. Kalau kita tak praktik, tak guna. Ada Merdeka tahun 57. Saya ingat lagi, masa itu saya baru 10 tahun umur saya. Ayah saya bawa saya dekat padang Ipoh Padang tu, tengok kemerdekaan. Saya tengok kemerdekaan Melaya masa tu terlampau meriah betul. Yang datang orang punya, ramai punya orang dengan kain, dengan sari, dengan apa dia orang pakai datang. Sungguh meriah. Sekarang ni kita kena instill rakyat sekarang ni celebrate macam itu juga. Yang saya tahu bila datang Merdeka, yang banyak dekat dataran Merdeka aja. Yang duduk area sini. Area sini aja. Lepas tu tak ada pula yang berbaris. Dulu saya tengok dulu masa jalan nak balik ke rumah saya, tepi-tepi jalan penuh orang bertepuk tangan beri yang merdeka. Sekarang ni lepas jalan duta tu dah kosong dah, diam. Kena instill daripada sekarang. Masa-masa kita muda-muda, masa kita kecil ni. Kita buat begitu. Kita saya ingat yalah Merdeka gitu je, macam public holiday biasa je. Merdeka hanya di mulut saja. Di hati dan di apa ni tak ada. Jadi kita semua kena merayakan kemerdekaan, pelbagai bangsa, pelbagai kaum, tak kira walau di mana kita berada. Betul. Kita merayakannya dalam erti semangat kemerdekaan yang sebenar. Betul. Okay, kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Selain daripada Datuk yang bersama dengan kita akan juga membawakan seorang pelakon. Ini pelakon utama ni, filem kenegaraan juga yang akan bersama dengan kita selepas ni dalam Wild Conti. Laungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku, lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, bertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji. Kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga.
Baik, selain bersama dengan Meja Besar Datuk Salihuddin Abdul Muttalib, bekas veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM, juga bersama dengan kami di Bual Konti pada malam ini, pelakon Hairi Osman yang membintangi filem Lieutenant Adnan pada tahun 2002. Selamat malam, terima kasih Abang Hairi bersama dengan kita dalam Bual Konti pada malam ini. Ceritanya selepas 22 tahun Abang Hairi. Kalau dulu ni starting lah saya dengar cakap-cakap ni bang. Dulu dengarnya bukan abang yang berlakon Lieutenant Adnan tu, betul ke bang? Apa ni, selepas 22 tahun pengalaman saya berlakon filem Lieutenant Adnan ni. Sebenarnya saya ni kalau nak ikutkan pelakon ni watak tu lah, watak Lieutenant Adnan tu, sebenarnya saya ni last minute semata-mata. Okey. Sebenarnya watak tu orang kata pelakon utama sebelumnya Azri Iskandar. Okey. Saya dipanggil pada satu malam tu untuk mesyuarat dengan Panglima Angkatan Tentera pada masa tu, dan juga pegawai dan juga pihak taksi lah. Okey. Jadi selepas saya datang meeting tu, satu soalan saja. Apa yang dia orang tanya, awak sanggup buat ke tidak? Saya cakap memang sebenarnya semua pelakon pada ketika itulah, pelakon lelaki, pelakon utama ketika tu memang berhajat nak sangat kepada filem Lieutenant Adnan ni. Okey. Sebabnya seperti yang kita dapat buktikan pada hari ini, seperti yang sebelumnya, filem-filem sebelumnya, kalau tajuk filem tu berkenaan dengan nama seseorang atau nama tokoh tertentu, dan kita berlakon watak utama tokoh tu, dia orang kata menjadilah, orang kata akan jadi satu, orang kata filem tu kekal lama lah. Jadi sebelum ni ada cerita Sarjan Hassan kan, lepas tu Lieutenant Adnan, dan yang baru sekarang ni Mak Kilau. Betul. Jadi memang filem tu akan dikenal. Okey. Walaupun saya ni tidak ada latihan langsung, saya tidak ada latihan kawat, saya tidak ada latihan menembak dan sebagainya, tetapi selepas meeting malam tu, esok terus saya kena shooting, Terus shoot. terus saya kena kawat, terus saya kena ada sisi tembak menembak apa semua selepas tu. Malam tanya, Jadi- esok terus syuting tu. Nampak gayanya. Oh, hebat. Ya, Abang tapi Hairi. shooting. Kadang-kadang saya terfikir juga, kenapa lah aku ambil cerita ni. Tapi sebenarnya memang kita nak, apabila kita nak tu, jadi bila saya kaji balik, saya tengok balik macam mana nak menghidupkan watak tu seperti mana yang watak Lieutenant Adnan yang sebenarnya. Yang saya dapat tengok, dia ni dalam cerita tu kita kena ada semangat, macam mana semangat Lieutenant Adnan tu sendirilah. Betul. Kalau tidak, nanti kita tengok filem tu dia jadi macam tak hidup. Filem tu dia kata macam tak sampai lah orang tengok kan. Betul. Jadi alhamdulillah, walaupun benda tu bagi saya yang tidak ada persediaan apa-apa, orang kata bila kita tengok balik filem tu ada rasa. Dalam kita memupuk semangat kenegaraan ni Abang Hairi, sempena sambutan ulang tahun kebangsaan yang ke-65 tahun ini, filem-filem biopik ataupun kenegaraan seperti Mak Kilau, seperti Lieutenant Adnan, dan yang bakal ditayangkan filem Air Force The Movie. Abang rasa bagaimana filem-filem ini akan membantu kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk memupuk kesedaran dan juga semangat kenegaraan dalam diri kita? Sebenarnya saya bila sampai bulan merdeka, bulan kemerdekaan ni, saya ada liputan di sekolah, di jabatan kerajaan tertentu. Baru 2 hari lepas saya pergi ke sekolah rendah, ada liputan untuk sekolah punya bulan kemerdekaan. Okey. Jadi saya dijemput untuk bagi motivasi sikit lah kepada ni anak-anak murid-murid kita ni kan, berkenaan dengan semangat yang kita sampaikan kepada mereka, bukan saja dalam perkara lain, dalam bidang lain, tetapi pada budak-budak pelajar ni pun
saya bercakap tentang amanah, tanggungjawab dan juga semangat kepada mereka dalam apa yang diorang lakukan. Contohnya kepada diorang ni sebagai pelajar, kita kena ada amanah, ada tanggungjawab dan semangat nak belajar. InsyaAllah apa yang kita buat akan berjaya lah. Jadi saya ni kalau boleh nampak perbanyakkan lagi lah. Bukan tak ada. Betul. Ada. Cumanya macam bulan kemerdekaan ni saya dapat liputan ni 1-2 saja. Kan? Kalau banyak lagi benda-benda tu maknanya kita boleh sampaikan, kita boleh bergiat aktif untuk bagi motivasi kepada budak-budak kita lah. Betul, nampak gayanya abang cakap perbanyakkan lagi tu nak kembali ke layar perak ke macam mana bang? Rasanya sebab dah lama tak buat movie ni bang. So rasanya kalau diberi peluang kembali untuk melakonkan watak-watak dalam filem kenegaraan ataupun filem-filem biopik ni, mungkin nak produce pula filem kenegaraan lepas ni macam mana bang? Macam saya, pengalaman saya yang saya lalu sekarang ni, kita ni dituakan sebelum masa. Belum 60 kan? Belum 60. Nampak? Tapi bila watak yang ditawarkan kepada kita sebelum-sebelum ni lebih daripada 60, 70, tunggu anak balik kampung musim raya saja, scene-scene yang macam dah tua. Kan? Jadi saya rasa benda tu tak sepatutnya lah sebab tuakan kita sebelum tua. Jadi, betul? Tak ada bila dah tua, orang ingat kita dah tua. Nak tunggu pun watak tua-tua saja. Saya pun macam kadang-kadang nak ambil pun tak berbala, tak ambil pun kita cari makan. Jadi itulah yang mana sesuai. Datuk, terus kita bersama dengan Datuk cerita mengenai bagaimana Datuk bersama-sama dengan ataupun Datuk dalam operasi memburu komunis di dalam hutan di Sarawak. Cerita bunuh orang ni Datuk. Kalau saya seram lah nak dengar, tapi orang nak tahu sebenarnya bagaimana ceritanya Datuk. Okey, lepas berjalan lama tu, jadi kita contact link kita dengan sympathizer. Sympathizer ni yang membantu dia maksudnya untuk dia linkkan kepada leader dia. Jadi saya plan lah, dia taruh saya dekat satu tempat tu dengan 5 orang ni, satu tempat, dia bagi signal. Kalau yang 2 dah sampai, bagi signal dengan isyarat batuk. Batuk, 3 batuk, balas 2. Yang satu komunis tadi ni keluar menjemput dia masuk ke tempat saya. Jadi tugas saya sekarang ni untuk menangkap dia. Tetapi malangnya saya miss nak tangkap dia. Saya terpaksa bunuh dia. Pasal benda yang saya harap berlaku tak berlaku. Jadi saya lentangkan ibu kaki saya ikat dengan tali, lentang ke jalan. Kalau dia langgar, saya terus tangkap gini. Okey. Tetapi malangnya laki dia yang depan sekali ni, Fan Siong ni, langkah tali tu, dan tali itu sebenarnya tersangkut kaki isteri dia. Bila tersangkut kaki isteri dia, dia terlampau dekat. Tak sampai satu depa saja. Saya tak boleh buat apa. Betul. Saya terus tembak. Terpaksa ubah lah mengikut suasana tak dapat ditangkap, saya ubah. Tembak. Peluru pergi. Baik. Jadi bila tembus dia berdiri lagi. Dia tak ada efek lah. Dia tembak lah dengan AK-47 dia. Lepas tu cakap pergi ambil mayat. Jadi dia masuk ambil mayat buat keluar. Saya bawa balik senapang lagi. Itulah main di kepala saya. As time goes by, main kepala saya mengalami penyakit dinamakan PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder. Betul. Ya. Jadi benda tu lama. Dia hantar saya pergi Tanjung Rambutan. Ingat saya gila, saya tak gila. Hantar saya hilangkan tu, hantar saya pergi ke buat pelajaran lanjutkan pelajaran di Philippines. Balik pun tak boleh. Dia kata kau tak boleh simpan lagi, kau buanglah, kau berhentilah. Jadi itulah satu reason yang saya berhenti daripada tentera dan dibagi pension dengan medical sekali. Di usia 33 34 tahun. Sewaktu pada masa itulah telah dapat menabur bakti kepada negara, tetapi dalam masa-masa rindu sebenarnya. Ya, saya rindu lagi. Pasal saya military intelligence, saya plan saya punya operation sendiri. Saya plan sendiri. Kalau saya boleh buat, saya buat. Kalau saya tak boleh buat, saya serahkan kepada tentera. Kalau macam 1-2 orang tu, saya buat sendirilah. Gunakan bakti daripada SCP atau penganas yang baru menyerah diri ni, saya gunakan dia. Itu setiap kali saya main sultan, saya mesti bawa dia.
Datuk, ada yang rahsia-rahsia yang Datuk boleh buka kepada kita yang orang tak tahu sebenarnya. Datuk. Adalah juga rahsia-rahsia ni. Yang tempat tu lah. Dia kata ada 5 orang komunis akan datang. Apa kau buat? Mana-mana lah kau ni. Jadi ini dia bagi saya ubat. Saya suruh orang tu wancuh ubat. Wancuh ubat tu dengan nasi, suruh dia makan. Instead suruh tidur patutnya. Makan untuk tidur. Untuk tidur. Ubat Tangkap dengan ni. Salah ubat saya bagi. Instead bagi ubat tidur, dia bagi julap. Sudah. Lepas tu jadi nampak ujung sana ada seorang tengah buang air. Tembak 6 orang. Sabar je lah, salah ubat nampak gayanya. Itulah kadang-kadang kalau dalam operasi kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Terima kasih kepada Datuk Salihuddin yang bersama dengan kita dan juga kepada Abang Harry turut bersama dengan kita pada malam ni. Abang Harry, mungkin kata-kata akhir dan juga kata-kata semangat sempena Hari Kebangsaan yang ke-65 tahun pada tahun ini. Silakan Abang Harry. Bersempena dengan Bulan Merdeka dan juga berkenaan dengan sambutan kemerdekaan kita datang, kalau boleh kita perbanyakkanlah bukan saja aktiviti seperti biasa orang kata duduk di dataran merdeka dan sebagainya. Banyakkanlah aktiviti kita jumpa pelajar-pelajar untuk program-program motivasi berkenaan dengan semangat perjuangan orang terdahulu, supaya kita dapat rasa lah bukan saja sambutan di luar tapi program-program berkenaan dengan kemerdekaan lah. Baik, terima kasih banyak Abang Harry Osman, teraja utama filem Lieutenant Adnan selepas 22 tahun kembali cerita mengimbau kembali macam mana filem Lieutenant Adnan di Bulan Kebangsaan pada malam ni dalam Bual Kopi. Terima kasih juga kepada Meja Besara Datuk Salihuddin Abdul Muttalib, bekas veteran Angkatan Tentera Malaysia, menceritakan bagaimana perit jerih dulu sebagai seorang anggota tentera yang bertugas tentang ancaman komunis. Terima kasih banyak kedua-duanya, kami salute. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita pada malam ini. Kita hari Sabtu malam ini, jadi 3 hari lagi bersama dengan Hari Kebangsaan yang akan disambut di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ramai-ramai turun, dah lama dah kita tak ada perarakan. Jadinya semua dijemput untuk ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur bagi menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-65 seawal jam 8 pagi. Sampai jumpa lagi, saya Faiz Azlan. Semarakkan Bulan Kebangsaan, #Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bual Konti, menjentik masyarakat.